Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur, Setiausaha Kehormat Perking Kebangsaan, untuk menyampaikan kata alwan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi qala fi kitabil aziz wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil qail wa huwa asdaqul qailin. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya rasa sangat terpesona kerana kedatangan seorang ahli ilmuwan yang saya tak perlu ceritakan tentang latar belakang ilmunya, kerana dalam aspek tokoh-tokoh akademik dalam bidang sejarah di Malaysia ini tidak ramai tokoh-tokoh sejarah yang muncul di universiti, terutamanya universiti yang paling ulung di Malaysia, di Universiti Malaya, yang mempunyai minat dalam bidang keislaman. Memang ramai tokoh-tokoh sejarah yang tak perlu saya bilang dan tak perlu saya sebut, tapi jarang-jarang saya mendengar bahawa mereka memberi perhatian atau attention yang agak khusus kepada Islam atau sejarah. Dan hari ini di hadapan kita seorang tokoh yang unik itu adalah Profesor Muhammad Abu Bakar. Satu tepukan khas kepada untuk makluman yang bahagia, Profesor Muhammad yang mempunyai pengalaman bukan sahaja di peringkat kebangsaan tapi di luar negara, sewaktu memegang sebuah kerusi profesor di Ohio State University di Amerika. Siri ini adalah siri yang khusus diadakan bagi pertama kali di Perkim ini, memasuki tahun 2023, yang kita lakukan pada setiap hari Jumaat yang terakhir pada setiap bulan. Bagi memberkati hari Jumaat, kita mendapat keberkatan pada hari Jumaat, maka inilah siri yang pertama kali kita lakukan dan akan kita teruskan insya-Allah tanpa sebarang halangan dengan izin Allah, supaya ia memberi satu kekuatan kepada usaha dakwah. Kerana siri kuliah ini bukan sahaja menerusi profesor-profesor ataupun ahli ilmuwan di peringkat negara kita, tapi ia adalah terbuka kepada semua yang mungkin daripada negara jiran atau daripada masyarakat antarabangsa. Untuk kita jadikan kuliah ini sebagai kuliah yang established dan eksklusif bagi Perkim, iaitu kuliah perdana bulanan Perkim 2023 dan seterusnya. Ini untuk makluman Prof selari dengan hasrat Perkim untuk meremajakan Perkim ini. Kerana Perkim ini pada masa ini tanggapan umum adalah sebuah badan yang dipenuhi oleh orang tua-tua yang rambutnya sudah putih atau sudah tak berambut. Maka mereka mencadangkan supaya eloklah usaha dakwah ini jangan hanya dilihat dipenuhi oleh orang-orang yang telah berusia lanjut, tapi kalau sekiranya berusia lanjut tapi semangat dakwahnya remaja, itu dikecualikan. Oleh kerana itu, sama-samalah kita berharap supaya Allah memberi kekuatan kepada Profesor Muhammad Abu Bakar ini, yang telah saya sebutkan tentang keunikannya, kerana ramai yang kita jemput hari ini adalah terdiri daripada tenaga-tenaga baru, kader-kader yang berpotensi untuk menjalankan dakwah. Kerana dakwah
merupakan perkara yang perlu disegarkan dan diremajakan. Walaupun ia telah berusia begitu lama, selari dengan kelahiran manusia di dunia ini. Sebelum ini saya menyebutkan bahawa dakwah ini sudah berusia lebih daripada 1400 tahun, iaitu sempurna dakwah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi on top of that, there's another dakwah yang bermula daripada sejak kejadian manusia lagi. Apabila Nabi Adam AS telah diwujudkan dan diciptakan oleh Allah, maka sebenarnya dakwah sudah bermula sejak daripada Nabi Adam lagi. Oleh sebab itu, Allah berkata bahawa seperti yang saya sebutkan di awal ucapan ini, bila Allah berfirman yang bermaksud siapakah lagi yang lebih baik bila mereka berkata-kata selain daripada orang yang menjalankan dakwah. Allah telah sebutkan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, siapakah yang lebih baik berkata atau dalam konteks dakwah selain daripada mereka yang berdakwah, mimman da'a ilallah wa 'amila salihan, dia berdakwah dan dia membuat yang baik. Tapi kalau kita berdakwah sedangkan kita dilihat sebagai seorang yang kurang baik, maka daripada ayat ini kita tahu bahawa kalau orang yang berdakwah tidak baik, pribadinya tidak begitu disenangi, tapi dia berdakwah, ia akan beri impak yang negatif berdakwah. Bersama-sama dengan dakwah, ia mesti disekalikan dengan kepribadian yang baik. Maka sebab itu, tajuk hari ini saya fikir sangat penting untuk kita mengenali apakah dakwah itu menerusi beberapa dekad yang telah lepas. Yang saya belum mendengar lagi ucapan persembahan daripada Prof, tapi bila diberi tajuk untuk menelusuri ibarat seekor ular dia menyusuri akar-akar kayu, maka begitulah tajuk kita hari ini untuk kita menelusuri. Ini yang saya kena praktis pagi-pagi ini, menelusuri. Asalnya perkataan selusur berkali. Jadi kita perlu mengikuti, dan tentulah persembahan ini sangat menarik kerana mereka yang ingin berdakwah, mereka perlu faham tentang dekat-dekat dakwah ini. Kesimpulannya yang saya nak sebut bahawa ada perkara-perkara yang telah kita terlupa, mungkin berdakwah sudah terlupa, iaitu salah satu daripada elemen penting dalam dakwah sebenarnya adalah penglibatan seseorang itu dengan urusan-urusan kemasyarakatan. Kerana Nabi Muhammad SAW selain daripada baginda seorang Rasul, dan orang sentiasa mengaitkan Rasul ini hanya dengan hubungannya dengan Tuhan sahaja. Sedangkan bila Allah mengutuskan Muhammad ini, maka bila kita melihat tentang kehidupan Muhammad, dia seorang yang telah diamanahkan dan dia menyampaikan amanah ini menerusi aktiviti penglibatan dia dengan keluarga, dengan jiran, dengan masyarakat, dengan peniaga-peniaga. Kerana Muhammad SAW adalah seorang yang telah diamanahkan oleh seorang perempuan yang terkaya di Madinah. Bukan baginda mencari, tapi yang kaya ini mendapati seorang insan yang paling baik, sehingga akhirnya menjadi suaminya adalah bernama Muhammad SAW. Dan perempuan yang kaya ini adalah was a businesswoman. Itulah Ummul Mukminin, ibu kita dalam Islam, yang telah menjadi isteri kepada Muhammad SAW, dan Islam berkembang menerusi trade dan bisnes. Oleh kerana itu, di Malaysia ini ramai yang tidak menyadari bahawa kalau kita nak menjadi Muslim yang baik, maka mestilah ada aktiviti yang seumpama itu.
berdakwah secara demikian menerusi perniagaan adalah sangat subtle dan boleh mempengaruhi orang memeluk agama Islam hanya kerana kejayaan dalam bisnes. Oleh kerana itu, saya fikir saya bukan penceramah. Saya fikir bahawa peringkat-peringkat yang akan kita selusuri ini, yang akan kita menelusuri ini, saya fikir kita akan dapat petik bakali. Saya agak elemen-elemen yang penting bila kita ingin berdakwah. Jadi terima kasih Prof atas kesediaan, dan ini akan kita rakamkan sebagai salah seorang penyumbang kepada perkembangan dakwah di Perkim ini yang akan melaksanakan program kegiatannya demi melancarkan amanah almarhum Tunku Abdul Rahman. Mudah-mudahan kita berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menjemput penceramah kita pada pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang beliau. Penceramah kita pada pagi ini berasal daripada negeri Terengganu, di mana beliau mendapat pendidikan rendah dan menengah sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi di luar negara. Beliau juga pernah menjadi Ketua Jabatan Pengajaran Antarabangsa dan Strategi. Beliau juga pernah menjadi Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya, UM. Bidang pendidikannya termasuk Politik Malaysia, Dasar Luar Malaysia, Kedaerahan Asia Tenggara, Islam Kontemporari dan Globalisasi. Beliau juga pernah menyandang beberapa jawatan di luar negara, antaranya di Argentina, Amerika Syarikat dan England. Sepanjang kerja beliau telah menyampaikan lebih daripada 300 pembentangan di dalam dan di luar negara dan menulis lebih daripada 150 penerbitan. Beberapa penulisan beliau telah diterjemahkan kepada bahasa Arab, Jepun, Tagalog, Indonesia dan Sepanyol. Masya Allah. Saya baca di menggeletar tangan. Subhanallah. Beliau juga penyandang kursi Sultan Mirza Zainal Abidin di UNIZA. Sebenarnya kalau saya baca semua ini tak habis di sini, kerana beliau sangat berjasa kepada negara, bangsa dan agama. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Abu Bakar untuk menyampaikan ceramahnya menelusuri 5 dekad dakwah. Dengan segala hormat diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan Moderator yang berbahagia Tan Sri Muhammad Yusurno, yang saya hormati barisan kepimpinan Perkim, dan tidak ketinggalan yang saya kasihi, yang dikasihi saudara dan saudari hadirin dan hadirat sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada pagi yang mulia ini kita dapat bertemu dan berkongsi pengalaman. Suatu tajuk yang mencicah 5 dekad, 50 tahun ataupun setengah abad. Mengapakah kita memilih tahun 1973 sebagai garis pemisahnya, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai cut-off point? Tentu ada sesuatu yang menarik dan menakjubkan mengapa 1973 diterima pakai sedemikian rupa. Sebenarnya pada tahun-tahun awal 70-an, dari tahun 1971 sampailah 1975, mulalah terasas dakwah dalam arti kata yang semakin kita fahami hari ini. Sedangkan sebelum itu, dakwah sudah pun menular dan menjalar semenjak zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebut oleh Tan Sri tadi, penyeruan dan panggilan kepada ilahi, kepada Allah, kepada Islam sudah pun bertapak di mana-mana, termasuk di alam Melayu. Sama ada kita mengambil kira 500 tahun ataupun 800 tahun yang lalu.
Tetapi dakwah pada masa itu tidak mengungkap makna dan erti sebagaimana yang kita fahami hari ini. Al-Quran ada menyebut supaya berdakwah, hadis ada menyebut supaya menyampaikan atas satu perkataan sebagai dimensi dakwah yang sangat penting pada masa tersebut. Tetapi dakwah sebelum ini digelarkan, digambarkan, dilebarkan sebagai menadah, mendengar, memberi ceramah, memberi syarahan, menuntut, yang semuanya itu merangkumi inti sepati dakwah itu sendiri. Tetapi perkataannya tidak dipopulerkan sedemikian. Tetapi bermula tahun awal 70-an, ia telah menular menjalar sebagai dakwah sebagaimana yang kita fahaman hari ini. Apabila ia diberi penekanan baru, penyuruhan yang sama kepada ilahi, kepada Islam, tapi penglibatannya semakin menyeluruh, ekstensif. Bukan saja golongan agama yang berurusan Timur Tengah, berurusan pondok yang berdakwah, yang kadang-kadang tak menyebut pemberitaan dakwah, tetapi mereka yang lain dari kalangan golongan berpendidikan Inggris, berpendidikan Melayu, di dalam negara dan di luar negara, termasuk di United Kingdom. Apabila mereka ini yang mengikuti kursus A-levelnya, ijazah pertamanya terlibat dalam berbagai gerakan harakah Islamiyah di negara-negara yang berkenaan, di England, di Amerika, dan di Australia. Aspek kedua, dimensi dakwah baru ini semakin menyentuh semua lapisan masyarakat. Bukan sekadar menyeru kepada yang bukan Islam, tetapi juga menyasar kepada ibu bapa yang sudah berselesa selama 500 tahun dengan dakwah mereka. Dari segi pakaian mereka pada masa itu, dari segi sembahyang dan puasa mereka, dan juga terhala sama kepada kerajaan, kepada golongan-golongan yang berbagai, termasuk pentadbir. Artinya dimensi kedua dalam dakwah yang semakin berimpak ini ialah kerana ia menyentuh semua lapisan masyarakat. Dan ketiga, ia menjadi begitu rupa, berdimensi sedemikian, ialah kerana penyaluran dakwah melibatkan bukan sekadar penulisan buku, penyebaran kitab-kitab kuning, tetapi juga menerusi kaca TV, saluran radio, ataupun WhatsApp dan sebagainya. Sehingga masyarakat semacam terbungkus oleh suatu gelombang. Sama ada gelombang itu, gelombang yang besar atau kecil, tapi ia sudah pun melebar luas ke setiap peringkat masyarakat, ke setiap penjuru negara, sehingga ia melewati batas tradisional, yaitu apabila semua pihak menggunakan berbagai saluran. Sehingga berani kita mengatakan pendakwah dan pendakwahan yang berlaku dalam masyarakat kita sepanjang 50 tahun yang lalu ini adalah suatu kejadian dan fenomena yang tidak ada tandingan lagi kalau diukur dari segi sejarah 500 tahun ataupun 800 tahun yang lalu. Apatah lagi kalau kita berbanding dengan zaman pra 1973. Kita ke Jepun, kita berempas tugas untuk survival. Ketika British sebelum merdeka, hidup kita ada sebahagian daripada nilai normal barat. Dari segi sosialnya, dari segi ekonomi yang kapitalisnya, sosial yang bersifat keseronokan hedonismenya, malah ibu bapa kita juga tenggelam di dalam arus yang sama. Peminuman araknya, perzinayannya, tahun 50-an, 60-an, orang Melayu menjadi sebahagian daripada gelombang sosial dunia. Sama ada di Kuala Lumpur, di Kuala Terengganu, di Kota Baru, Johor Bahru, orang Melayu sebelum 70-an adalah berada dalam suasana ini. Soal makan halal haram tidak timbul. Soal pakaian dalam sokan ataupun dalam riadah-riadah lain tidak timbul. Semuanya sama, semuanya seragam. Jadi hentakan daripada dakwah ini menyebabkan suatu hentakan yang membangkitkan suatu transformasi, suatu pemusnahan benteng psikologi, sehingga Malaysia sebahagian daripada dunia Islam
semacam terlonjak sama ke atas pentas di dalam landscape dakwah dunia pada masa itu. Walaupun realitinya tidaklah sehebat itu. Gegaran yang ada dan gelombang yang dibawa oleh dakwah pada masa itu menyebabkan Australia, sebuah negara jiran kita, yang sedang menyuluh. Sebab Australia sentiasa menyuluh kita. Dulu semasa Jepun, dia takut Jepun mendarat di Malaysia, akhirnya mendarat di Indonesia. Perth tidak jauh dan Darwin juga tidak jauh. Semasa konfrontasi, mereka takut pengeluasan pengaruh Soekarno, maka pengaruh Soekarno akan bertapak, berjejak ke kita, akhirnya melewati batas kita sampai ke Indonesia. Begitu juga kebimbangannya terhadap Islamic revivalism tahun 70-an. Sehingga sebuah akhbar di Australia menyebut dalam majalah akhbar The Age namanya Revolution at Our Doorstep. Seolah revolusi sedang ditempel dan ditempah di pekarangan negaranya, yaitu di Malaysia. Itulah kuatnya impact itu. Jadi hari ini kita nak melihat gelombang ini yang menjangkau 50 tahun tidak mudah dalam 1 jam. Kita merangkum 50 tahun setengah abad dalam 1 jam. Tapi insya Allah kita akan coba. Itu latar belakangnya. Apakah pengisiannya? Pengisiannya ialah ingredient yang sama. Dalam pemasakan pun yang paling sedap makanan rempah ratunya masih sama. Sama ada di tangan ibu yang berpengalaman atau tidak. Di tangan chef yang berpengalaman atau tidak. Sebab itu saya pernah menyebut dan sebut lagi mungkin audien yang lain bahawa sesuatu yang luar biasa itu adalah tidak lebih daripada gabungan perkara-perkara biasa dalam susunan yang luar biasa. Jadi yang luar biasa itu semua perkara biasa, tapi penyusunan saja yang menyebabkan dia luar biasa. Di tangan seorang ibu yang berpengalaman, rempah ratusan sama, tapi garam dahulu ke, ajinomoto dahulu ke, sayur dahulu, menyebabkan kita ini masakan ibu yang paling baik. Tanya rempah ratusnya, sama aja. Kita coba, tapi prioriti dan keutamaan pelayanan makan pun sedap. Di sebalik tabir, rasa nak buang makanan itu. Itulah yang saya maksudkan. Sesuatu yang luar biasa adalah tidak lebih daripada gabungan perkara biasa dalam susunan yang luar biasa. Di mana-mana dalam hidup. Malah Einstein dia mengatakan E is mc squared, bahawa energi itu ada mc squared saja. Memang dah realiti di mana, tapi otak Einstein lah yang meletak formula itu dan kita pakai sampai hari ini. Benda sama saja. Itu persoalan. Jadi antara ayat-ayat yang diketengahkan daripada Al-Quran sama ada daripada apa yang terserap dalam doa iftitah itu sendiri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yaitu hidupku, matiku segalanya adalah karena Allah. Jadi itu coba dipackage untuk menunjukkan bahawa hidup ini tidak lagi menjadi orang Melayu beragama Islam, tapi menjadi orang Islam berbangsa Melayu. Kalau fokusnya itu. Ataupun dia mengambil ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ayat itu sudah terbenam dalam Al-Quran lama. Hendaklah kamu masuk dari secara keseluruhan. Ataupun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Bahwa Allah telah menjadikan Quran sesempurnanya. Ikutlah untuk menjadi Islam yang baik. Jadi ini telah membentuk minda dan seterusnya membentuk landscape sehingga orang Melayu di semua peringkat menerimanya sebagai sesuatu pakaian, dan ia terungkap dan dua benda yang besar pada masa itu secara rumusannya. Satu, Islam is a way of life. Islam satu cara hidup. Selama ini tu guru pondok pun aware lah juga. Cuma dia tak sebut je, dia tak sebut Islam ad-din, tetapi golongannya mulalah ad-din, Islam, ataupun guna bahasa sekali Islamic Western, Islamic worldview, besar-besar kata tu, kerana dia dah repackage-kan. Tok guru pondok pun pakai benda yang sama. Sambil dia pakai bangun pagi sebelum subuh, dia sembahyang tahajud dulu, lepas subuh sembahyang sunat, sebelum subuh, lepas subuh pergi mengajar. Dia menghayati it's a way of life. Tapi pada awal 70-an, slogan ini diretorikkan menjadi Islam is a way of life. Maka terungkaplah perasaan
yang ada itu menjadi suatu realiti baru di kalangan generasi pada masa itu. Anak-anak ke, pemuda ke, pemudi ke, dan sebagainya. Dan melibat sama wanita. Kalau balong pada ini yang berpakaian tuduh, kalau kat Terengganu anak Yunan lah. Tan Sri pun tahu. Pakai stocking sebab anak Yunan ya, Melayu ni tahu lah. Sekolah Arab sama Tan Sri kan, abang sudah tengok. Sama kalau dipakai pun masih nak menziarah orang mati. Lepas orang mati ke kubur dia pun jadi zaman ini membawa daripada minoriti kepada majoriti hari ini. Yang tak pakai itu berasa gelisah. Dan yang tak pakai pun mungkin pakai disebabkan oleh hambatan 5 perkara saya nak sebut. Semua dakwah ni kena perlu ilmu ni. Dia tak ada marah terus. Kadang-kadang dia baru perkenalan. Kadang-kadang dia dipaksa. Kadang-kadang itu fashion. Kadang-kadang nak berkawan dengan orang tu. Kadang-kadang kesedaran sebenar. Jadi janganlah kita marah. Ini antara benda psikologi yang kita faham. Bukan terus melulu itu dan ini. Sedangkan ramai orang mengalami transformasi itu dengan berbagai cara dan pendekatan. Dan mereka ini mendekatinya. Malah kalau saya tanya saudara-saudari hari ini, apakah yang menyebabkan saudari berpakaian? Mungkin kalau tanya 20 orang, 20 cara yang mendekatinya. Ini realiti yang perlu tahu, yang menjadi rempah ratus dalam persoalan yang melibatkan pendakwahan ataupun sebagainya. Jadi berbekalkan ayat-ayat tadi, mereka mengetengahkan idea Islam as a way of life. Islam satu cara hidup. Dan aspek kedua, Islam penyelesaian kepada masalah. Semua masalah. Walaupun hari ini ustaz-ustaz kita ni terpikat sangat kepada doa-doa tertentu. Kalau nak hilangkan kencing manis, doa ni. Di masjid ni nak menghilangkan gout ini. Jadi kita sudah prioritas Islam sebetul sehilang dimensi sosial yang Tan Sri sebut. Dengarlah ustaz-ustaz kita panjang lebar, Google pula doa ini selain daripada selawat ini, sehingga Islam yang lengkap, yang luas itu disampaikan begitu rupa oleh setengah daripada ustaz yang alim. Yang alim ilmu dia, saya tak nafi, tapi dia perlu juga bijak. Sebab cerdik tanpa bijak mengurangkan impact. Ramai orang cerdik, mengaji hebat, first class itu, PhD itu, tapi kebijaksanaan ini tidak ada. Kebijaksanaan ialah memahami dimensi luasnya, jangka jauhnya, kesan-kesan sampingannya sebelum kita meluru. Kerana perjalanan itu ialah sebahagian daripada destinasi. Ini kata-kata kedua. Perjalanan adalah sebahagian daripada destinasi. Kalau kita berdakwah, kita pijak yang pertama, kita ada targetnya. Kalau tidak, kita akan melencong. 40 tahun baru menyedar diri, menyesal aku baru sekarang nak berdakwah. Jadi hilanglah 40 tahun itu dalam khazanah hidup kita. Itu persoalannya. Faktor-faktor dalam negeri termasuklah pendidikan Islam. Lama yang diperpanjangkan dari guru pondok, ustaz-ustaz. Mereka terus dia jabatan utama, mereka mengajar. Kemudian orang baru, ustaz baru ni, ustaz yang baru kenal Islam ni, kengarahannya lebih yang berkelulusan Inggeris lah umpamanya, baru kenal, ilmu tak banyak tapi kengarahannya lebih, dia pun berdakwah jugalah. Kemudian pendakwah dari luar, sama ada dalam bentuk gerakan-gerakan tertentu yang telah terdedah kepada ikhwan muslimin ataupun Jamaatul Islami di India ataupun di Bangladesh dan sebagainya. Mereka datang dengan buku-buku yang berbagai. Jadi pertembungan segala arus ini, segala jalur-jalur ini membuah suatu transformasi yang saya sebutkan tadi. Apabila semua masyarakat terpikat kepada dakwah yang saya masukkan itu, pada masa tersebut kita pun merasakan gelombang ini akan meluas. Kerana dakwah pada masa itu saya berpendidikan, walaupun saya dah berubah pikiran, saya akan terang nanti. Dakwah seperti air yang mengalir dari atas, kata. Sama ada datang dari atas, dari sungai, air sifatnya akan bertemu sama air, maka dia akan melimpah, membasuh segala-galanya. Kita duk ingat itu, tetapi banyak kekeringan kita tengok hari ini. Itu masalah dakwah hari ini. Seterusnya, faktor lain ialah faktor dalaman. 500 tahun, 800 tahun khurafat dan bid'ah. Ibarat sungai yang mengalir 500 tahun, 800 tahun dengan muatan sampah sarapnya. Bid'ahnya masih banyak, khurafatnya masih banyak. Malah tahun 50-an, 60-an, ahli politik ke, bintang filem ke, penyanyi ke, terus mengunjungi pakar-pakar dalam bidang mereka, ahli sihirnya, ahli ilmu hitamnya. Malah itulah hal
Suatu fenomena yang berlaku. Kalau di Terengganu tahun 40-an, Tok Guru Haji Zainal Abidin terpaksa menangani realiti orang ilmu hitam ni. Maknanya berpanjang sampai sekarang. Yang berkedai ke nak melakukan barangannya dan sebagainya. Jadi khurafat dan bid'ah dalam masyarakat Melayu terus hidup dan menjadi saingan kepada dakwah tahun 70-an 80-an, tetapi ternyata ia kekal sampai hari ini. Kadang-kadang lebih hebat lagi dengan adanya keusuhanan orang Melayu, dengan bomo Jawa dan bomo Siamnya dan sebagainya. Ini realiti yang ada pada hari ini apabila ini berlaku. Oleh itu, gelombang ini menggerungkan, menakutkan dan kadang-kadang mengijazkan, menyebabkan setengah mengatakan, "Oh, hebatnya negara Malaysia ini lambat laun akan menjadi sebuah negara berkebajikan yang diidam-idamkan." Tetapi ternyata segala ini memakan masa 50 tahun untuk dihadamkan, untuk diterima pakaikan, untuk digarapkan, kerana reaksi yang berbagai daripada semua pihak menunjukkan ia tidak semudah. Di peringkat awal sudah wujud suatu pakatan tidak suci, unholy alliance, di kalangan semua pihak, berkenaan Inggeris, beragama, kerajaan, parti-parti merasakan ini budak-budak baru yang baru kenal Islam. Kita dah kenal lama, tiba-tiba tak macam ni. So mak ayah semayang ke, tegur mak ayah berpuasa ke, dia satu kejukan minda apabila ini berlaku. Ibu bapa berkata, adakah ini budak-budak muda yang mentah ni ada sikap holier than thou, artinya aku lebih Islam daripada kamu, sedangkan aku ni daripada kecil sudah Islam, ibu. Ataupun agama sesat, agama sungsang. Itu reaksi ibu bapa pada masa itu. Gambarkanlah mereka yang sudah lama tenggelam di dalam khurafat dan bid'ah, dalam berpakaian Islam ala lama, tiba-tiba anak-anak mereka yang baru mentah ini menegur mereka dari sisi sembahyang mereka ke sembahyang sunat dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Dari segi parti politik pula, mereka berbelah bagilah. Di satu segi ia diperlihatkan sebagai suatu agenda untuk mengangkat kedudukan parti, kepartian dan ideologi parti. Itu saya tidak akan bincang panjang, dalam buku saya pun saya dah bincang panjang lebar itu. Ketiga pihak kerajaan sendiri pada asalnya zaman Tun Hussein Onn, dia rasa agak bimbang, agak curiga, tetapi akhirnya dia juga bersama dengan gerakan ini, dan kerajaan di bawah Tun Mahathir juga bergerak sama dengan Universiti Islamnya, dengan takafurnya, dengan Bank Islamnya dan sebagainya. Artinya semua pihak, orang Islam di semua peringkat, kerajaan dan pemerintah yang diperintah, semua sekali semacam terombang sama di dalam arus perdana bernama dakwah sepanjang 50 tahun sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Pada masa tersebut ternyata hambatan dan halangannya besar, kekangannya juga kadang-kadang berlipat ganda. Apatah lagi pihak-pihak luar di barat seringkali menyuluh kedudukan kita, kerana bagi mereka yang sudah selesa dengan keadaan keuangan kita, keadaan ekonomi kita, keadaan sosial kita, merasa mereka ini semakin terjejas. Budaya kapitalis yang mementingkan keuangan dan keuntungan, budaya sosial yang mementingkan kehidupan yang hedonis, iaitu keseronokan, budaya sosial yang lain termasuk pemakaiannya, pemakanannya, keseluruhan agenda yang ada sebelum 70-an semacam ditanya balik, apakah makanan yang dihidangkan itu halal atau tidak. Jadi tahun 70-an barulah orang Melayu mula meneliti sembelih atau tidak. Dulu orang Melayu tahun 50-an 60-an ni semua restoran lah Melayu di Bukit Bintang ke, di Kuala Terengganu, di Kota Baru, jalan je. Ya, saya cakap betul. Sama juga pegawai-pegawai kerajaan, ada majlis sosial, jalan je. Tak payah detail lah. Nak detail boleh tanya, tak masa selesai. Jadi untuk menunjukkan ini suatu ancakan paradigm shift dalam gelombang dakwah yang menyebabkan transformasi sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi. Jadi buku-buku mula melimpah, walaupun akhir-akhir ini kebanyakan buku-buku 80% melibatkan
puasanya, semayangnya, ensiklopedia sirahnya, ensiklopedia fiqhnya. Jadi tanpa menafikan pengilmuan itu bagus, tapi pada masa yang sama kita semakin mengenepikan aspek-aspek sosial yang akan saya bincangkan di penghujung nanti. Begitu juga kitab-kitab kuning semakin diketengahkan bagus, tetapi kadang-kadang dibicarakan terpisah daripada realiti hari ini. Ini masalah yang sedang kita hadapi. Mereka melihat zaman Rasulullah dan sahabatnya dengan nostalgia, bagus, tapi kadang-kadang tidak dihubung kaitkan dengan realiti semasa. Sedangkan dengan kecanggihan masalah, dengan sophistication yang ada pada kita hari ini, barangkali segalanya itu perlu adanya fine tuning untuk mempolehkan pemahaman itu lebih baik, penghadaman realiti itu lebih bagus, dan pengaplikasian formula itu lebih berkesan ataupun seumpama. Ini masih belum berlaku. Jadi setelah 50 tahun kita semacam, bukan orang perkim lah, semacam orang menaiki basikal. Tahun 70-an 80-an kita menaiki bukit dengan penuh penumpuannya, gatih ya, menggatih basikal kan, melihat puncaknya. Tetapi apabila kerajaan memberi bantuan, masalah pemakaian pun tak jadi isu, pemakanan pun dah approve oleh JAKI, kadang-kadang kita menjadi sedikit tidak bersemangat, seperti orang turun bukit berbasikal berlepas tangan. Adakah perkim tergolong dari golongan itu? Saya tidak pasti, Tan Sri boleh beritahu lebih baik. Tapi kita mengharapkan turun bukit itu lebih bahaya daripada naik bukit. Sebab kita mungkin melencong ke mana-mana ketika kita menurun bukit ataupun seumpama. Jadi dengan adanya modeling seperti ini, suatu pengkilapan kembali, maka kita mengharapkan barisan yang ada pada perkim ini, bukan saya mengenali masa lepas yang telah saya menelusuinya, tapi masa depan yang sedang kita hadapi ataupun seumpama. Tambah lagi dengan globalisasi. Apa arti globalisasi? Ramai orang tidak faham. Globalisasi merujuk kepada pemindahan nilai luar ke dalam, yang asalnya berpengkalan di luar tapi diseragamkan ke negara lain termasuk kita, yang mana di luar bandar pun terpedaya sama, dan apatah ramai pula yang di luar bandar di kampung sudah pun berada di kota. Semakin ramai orang Melayu sedang di kota, dan mereka ada urban Muslim hari ini. Inilah golongan yang sedang dihadapi oleh orang perkim hari ini, yang cosmopolitan, yang terdedah pada nilai luar, yang belajar di luar negara, yang pernah bekerja di luar negara, yang berangkaian melalui internet dengan luar negara atas bawah. Apakah kita memahami realiti ini di zaman sekarang? Kemudian beriringan dengan gelombang ini ialah keusuhan antarabangsa, multinational cooperation dengan nilai-nilainya, berhubung dengan perbankan sistemnya, berhubung dengan nilai-nilai kerjanya, etika kerja dan seumpamanya. Maka seiringan dengan itu lahirlah korupsi ataupun rasuah dan yang kita dengar akhir-akhir ini. Ini adalah sebahagian yang perlu ditangani oleh pendakwahan. Tapi sejauh manakah pendakwah atau dai dan menghubungi para madungnya ini memahami sekitaran ini? Saya sejurang semakin luas antara pendakwah yang tradisional yang dilahirkan dalam kerangka lama, dalam wadah silam, malah setengah itu terikat dengan kitab kuning, berdepan dengan realiti ini, MNC-nya, dengan sistem-sistem luar yang menepa, ditambah pula dengan kehadiran pelancong, pelajar luar, pelawat, pekerja-pekerja Indonesia, Bangla di negara kita. Artinya wadah kita di Malaysia hari ini terisi oleh golongan dalam dan luar negara yang cosmopolitan, yang ada bagasi daripada negara masing-masing dan seumpamanya. Dan mereka ini berada di perkarangan kita, tercabar lagi pendakwah hari ini. Tanpa pendekatan baru, maka kita terdedah kepada gerangan mereka ini, yang mana gerakan mereka ini timbul persoalan. Apakah apabila berada di sini mereka akan dapat celupan kita, acuan kita, ataupun mereka datang dan pergi buat kerja, dapat duit, balik kampung ke Indonesia, buat rumah di mana Bekasi, ataupun dapat duit banyak, balik ke Manila, membiayai hidup di sana, ataupun balik ke Bangladesh, beri wang kepada mak ayah. Itu saja. Apakah pendakwah kita yang sedang berdepan dengan realiti antarabangsa,
yang memerlukan penyeragaman nilai ini, memahami bahawa ini adalah ruang dan peluang untuk mereka berdakwah, iaitu kepada orang Banglanya, orang Indonesianya, orang Pakistannya, dan bukan sekadar beri makanan bulan puasa. Mereka pun yang Bangla lah, panjang beratur, bagus Malaysia ni, makan free, sekadar dapat makan free lah oleh-oleh dari Malaysia. Ini peluang juga kalaulah dakwah itu nak dijadikan suatu gagasan antarabangsa yang global dan bukan terhad kepada kaum-kaum tertentu saja. Kita sedang berdepan dengan realiti itu juga, iaitu kehadiran orang luar yang semakin ramai, yang memerlukan celupan kita dari sudut kita supaya mereka ini menjadi pemegang obor-obor Islam di negara mereka dengan kata-kata, oh saya duduk Malaysia 5 tahun, saya sudah berubah dan saya sedang menganjur. Itu adalah saham-saham untuk saudara-saudari yang menganjur Islam kepada mereka. Sebagaimana orang Melayu tahun 50-an 60-an, dia balik sebagai Western Oriented Gentleman, WOG. Dia balik daripada England, pakuk lah macam sini, dengan tanya, dengan minumnya, sebab dia berorientasikan Inggeris dan sebagainya. Jadi apakah kita terbalikkan globalisasi ini dari dalam keluar, iaitu mengglobalisasikan keislaman ala Malaysia ini supaya mereka ini membawa obor Islam ke negara masing-masing dan bukan sekadar bawa oleh-oleh dalam bentuk wang ringgit saja, membawa rumah baru untuk mertua atau mendapat wang untuk beli lembu dan kambing untuk pertenakan di Jakarta, ataupun untuk diwar-warkan kepada sana bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara maju ataupun mempunyai ekonomi yang kukuh atau sebagaimana yang pernah berlaku pada masa itu. Ratusan ribu Bangla, ratusan ribu Indonesia, ratusan ribu yang berbagai, yang lain lagi termasuk pelajar-pelajar yang singgah dan pergi tanpa menerima suluhan ini, celupan sebagaimana yang saya katakan tadi. Bagaimanakah kita nak mendekatinya? Antara persoalan-persoalan penting ialah dunia Islam sedang terancam oleh Islamofobia yang ditakutkan, bukan ditakutkan dalam arti kata kita menakutkan mereka, tapi mereka merasa takut apabila adanya usaha ke arah pelaksanaan syariah, sehingga ketakutan itu membuah suatu fobia di barat, maka lahirlah Islamofobia. Ini berlaku apabila penerokan politik di Pakistan ke, di Bangladesh ke, di Iran ke, dan sebagainya. Malah kita juga terlonjak sama oleh revolusi Iran pada tahun 79. Kedua, kita merasakan juga bahawa mereka berkenan ini teruja dengan kita kerana potensi-potensi yang ada pada kita sebagai pembeli, sebagai pemakan makanan halal. Maka tidak heranlah industri makanan halal yang terbesar bukan di Malaysia ini. Saya diberitahu di Singapura dan Sri Lanka. Itu menunjukkan mereka yang melihat dari sudut bisnes ini melihat hanya dari segi keuntungan saja. Jadi apabila kita berada dalam persekitaran baru sebegini, kita masih berpengkalkan dakwah yang lama, apakah kita perlu adakan paradigm shift, anjakan paradigma, menyuluh kepada apa yang saya sebutkan tadi, dan mewar-warkan Islam sosial yang saya bangkitkan baru-baru ini. Kita telah menghadapi kebuntuan Islam politik, bukan abad, tapi kebuntuan Islam yang bersifat pribadi. Rancak di Malaysia ini, pergi saja ke masjid mana-mana, kuliah agama, kuliah maghrib, kuliah subuh, di kaca TV, termasuk ahli jerah dan serikat, padat dengan ilmu. Saya rasa kalau ikut tu setiap hari, faham setiap makna, alim juga saya rasa kalau boleh dengar daripada tu, tengoklah tu. Tetapi bidang sosial Islam, walaupun sudah ada disebut muamalat, munakahat, jinayah dan seumpamanya, ataupun fardu kifayah, sudah ada, tetapi ternyata terabai, tersinggung, tersudut, dan akhirnya tercicir. Sedangkan sosial inilah yang mempertemukan kita dengan semua orang yang saya sebut tadi. Di mana? Di kedai, di mana? Di pasar, di mana? Di sekolah ataupun di dewan. Kerana kita menjadi pemegang obor Islam melalui diri kita, sebagaimana yang disebut oleh isteri Rasulullah kita, yang menggambarkan Rasulullah sebagai peradaban yang berjalan. Melalui arena sosial lah kita dapat memajukan Islam untuk mengijazkan, untuk mengagumkan pihak-pihak lain, menerusi pewatakan pembawaan seperti yang Tan Sri sebut tadi, apabila mereka menjadi pelaku dakwah itu sendiri, menerusi dirinya.
malang sekali di barat hari ini, walaupun semakin berkembang, mereka banyak menjadi Islam kerana Al-Quran dan bukan kerana perwatakan orang Islam. Sebab itu Al-Qardawi ke ataupun Muhammad Abduh selalu dipetik mengatakan, saya melihat Islam di barat walaupun di kalangan orang bukan Islam, saya tidak dapat melihat Islam di kalangan orang Muslim. Ini yang cuba kita atasiskan supaya dalam arena sosial yang saya sebutkan tadi, insya-Allah kita berperwatakan itu dari segi jual belinya, pembersihannya. Tidak cukup dengan kata itu ada komuniti Islam, nama kampung orang Islam, ada surau, ada masjid, itulah identiti, tidak cukup. Tapi yang pentingnya lanskapnya, dengan gardeningnya, dengan lalu lintasnya, dengan kebersihannya, dengan manusianya yang bertegur sapanya, yang hemah, sehingga kita teruja masuk je, hebat kampung ini, inilah kampung Islam. Tapi saya tengok tempat-tempat saya cek dulu 3 buah masjid ada, surau ada, jalan tu tak sekira lah. Traffic light ni tak pernah diindah. Satu, di tepi-tepi jalan tu orang lain terpaksa mengelak daripada mereka walaupun jalan untuk mereka, ataupun kotoran sampah sara itu merata. Jadi tidak melambangkan sesuatu yang boleh dijaja sebagai propaganda Islam dalam pendakwaan itu sendiri. Ini sedang berlaku dalam konteks Islam sosial. Dan ketiga, apabila kita sudah buntu lalu secara politik dan tidak jauh dalam pribadi, kita hendak menyasarkan orang bukan Islam di barat ataupun melalui sosial Islam ini dengan kepribadian yang adanya, dengan kepedulian sosialnya. Sebab itu apabila orang Jepun dan juga orang Skandinavia diangkat mengikut Islamicity Index sebagai bangsa yang hebat walaupun tanpa agama Islam, selalu orang rujuk, tapi tak apa, tak salah. Walaupun seorang mufti dulu marah, mengapa nak angkat mereka, dia tak Islam pun katanya. Bukan itu. Kita nak menyebut bagaimana orang Jepun ketika habisnya, tamatnya perlawanan bola, mereka menerkam ke padang, mengambil sampah-sampah bola ada dalam dirinya. Tengok orang tua jatuh, meloncat mengambil orang tua itu dan seumpamanya. Kita tengok bukan saja sekadar fine diningnya, iaitu makan ikan kecilnya macam biskut, boleh berbulan pack makan. Pergi pasar orang Islam, makanya masuk di Kairah, saya pernah duduk, Allah, macam cokit terutama 50-an bulan, nak pijak pun air yang mengalir penuh dengan darah dan sebagainya. Dan yang tukang kerak ikan tu merecik mengatakan bawa kau ini janganlah itu. Jadi kita tidak ada itu. Tapi ini yang sedang wujud di negara seperti New Zealand, di Skandinavia. Kebersihannya, hemahnya, cuma tanpa Islam saja. Apakah dari sudut pendakwaan Islam sosial ini perlu diberi pemberatan oleh kita? Karena satu, dia tidak sensitif. Dua, mudah dijamah sama oleh bukan Islam. Dan tiga, kalau mereka menerima, mereka berseronok. Oh, bagus orang Islam ni, saya percaya dia kata. Kalau dia nega makan makanan dia, oh daging dia jual betul, ini daging balik tak rasa daging dah. Saya kadang-kadang pernah beli daging, saya minta yang ni setengah kilo, yang ni setengah kilo, yang ni setengah kilo. Dia kata sebab apa begitu? Dan saya nak macam tu, tujuan saya apa? Takut yang ni tak sedap, boleh dia sedap, oh semua tak sedap. Ini sedang berlaku sekarang. Jadi kalau Rasulullah SAW menyebut tentang timbangan yang tak betul, tak bawa itu dan ini, itu prinsipnya supaya kita tulus. Tapi aplikasinya bagaimana hari ini? Pergilah pasar malam bulan puasa nanti. Padahal makanan yang sudah hampir basi. Sedangkan sejauh manakah kehebatan dari segi kita menempa pahala menerusi hubungan sosial dengan jiran kita ke, dengan bos kita ke, dengan siapa saja. Artinya ruang lingkup ini sangat luas, tetapi ternyata gersang dari segi aktiviti-aktiviti Islam sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk mengakhirnya, saya lebih suka untuk mendengar soalan, kerana itu lebih terurus kita. Kalau tidak dengar soalan one way traffic, kita tak mahu juga lah. Ada insya-Allah. Jadi untuk sekelumit cerita 50 tahun, saya harap terangkumlah sedikit sebanyak sentuhan syarahan hari ini ke atas perkara-perkara yang basic, yang besar, berhubung dengan dakwah sepanjang 50 tahun sampai hari ini, ketika mana semua orang menerima dakwah sebagai baik daripada perintah kepada yang diperintah.
Tetapi apakah kerja-kerja susulan kita itu menepati kondisi yang baru? Kalau orang dahulu bermula dari kosong ataupun minus, dulu dengan penentangan mereka berjaya ke sini. Tan Sri pun tahu daripada tak ada ke ada. Wujudnya Universiti Islamnya, Bank Islamnya, daripada tak ada ke ada. Kita hari ini dari ada nak mengada-adakan lagi. Itu patutnya lebih baik kan. Dulu kita nak bina bangunan dengan menggalikan dulu, boring dulu, sebab bangunan tu tidak ada foundation. Sekarang ni kita sedang ada bangunan 3 tingkat ataupun hanya ni 4 tingkat ni. Kita nak bangun di atas benda yang sedia konkret, yang sedia kukuh. Bagaimana? Ini cabaran besar kepada saudara-saudari. Artinya biarlah bukan saja cerdik dari segi ilmunya, tapi bijak dari segi pendekatannya. Jadi itulah sekelumit cerita dari saya dengan segala kekurangan dan kelemahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Tuan Moderator, kita ada banyak mana masa lagi? Ada kan? Sejam, setengah jam. Ya? 40 minit lebih pada cukup. Jadi kita bukalah ruang dan peluang ini untuk sama-sama kita berkongsi. Ya, kita berkongsi. Kadang-kadang kita ni merasa nostalgic. Manusia begitulah. Dia selalu memikirkan apa yang ada pada tiada dan memikirkan apa yang ada pada tiada. Jadi dia pun nostalgic lah. Kita tak mahu macam tu. Hari ini kita adakan apa yang ada. InsyaAllah dia tak tanyakan soalan kepada yang berbahagia Datuk. Tu ada 2 tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Zaidi, asal Penang, juga Kedah, dan sekarang ni ambil pengajian media Islam kuasa sunnah. So insyaAllah soalan saya ada 2. Yang pertama, kita semaklah kewajipan berdakwah itu dalam Quran surah ke-3 ayat 110, di mana sebagai umat Islam yang kita perlu melakukan dua kriteria dakwah, iaitu dakwah Islamiah dan Islahiyah. Tetapi saya melihat Perkim lebih memfokuskan kepada Islamiah. Tetapi at the same time saya tahu ada juga program-program Perkim yang melibatkan dakwah Islamiah itu, which is pembinaan untuk menjadi kadir dakwah. Jelaskan itu statement. Okay, so saya perlu mereka ayat sebenarnya. Okay. Dan seperti mana Prof Datuk Dr. cakap tadi, pelibatan dai itu sepatutnya lebih kepada masyarakat. Dan kemudian yang saya lihat dai hari ini mereka tidak mengamali Islam Islam secara sepenuhnya. Seperti mana di-mention tadi kan, Islam the way of life. Kalau kita lihat hari ini isu sponsor ramai remaja-remaja yang pergi ke konsert, main game dan sebagainya. Itu yang kita lihat kan. Bagaimana kita nak membentuk atau membina kadir untuk melakukan dakwah kan, jika kadir itu sendiri yang tidak mengamali Islam secara sepenuhnya. Dan mungkin Perkim sendiri ada inisiatif untuk membina kadir on-site pembinaan iman itu sendiri. Okey. Yang kedua baru satu. Okey, akan soalan yang pertama. Soalan saya yang apa? Bagaimana Perkim melihat program-program pembinaan kadir ini dapat menjamin ataupun memberikan satu titik tolak untuk menghasilkan kadir yang lebih berkualiti dalam usaha dakwah, dalam menjalankan usaha dakwah dekat Malaysia.
Terima kasih kepada saudara moderator. Sebenarnya orang Perkim seharusnya menjawab, tapi saya akan singgung sikitlah perkara seperti ini, kerana pergerakan yang muncul yang banyak adalah gerakan yang menangani dari berbagai sudut. Umpama contoh dulu, kita menelusuri sikit zaman dahulu, bagaimana dahulunya tabligh, jamaah tabligh, dia melihat bagaimana nak membina syakhsiah itu melalui sembahyang. Katanya selepas sembahyang dia akan buat benda-benda yang baik yang lain lagi, ada juga. Kemudian pihak kerajaan menyediakan infrastruktur ataupun prasarana bagi membolehkan masyarakat dan manusia dalamnya berinteraksi dalam persekitaran yang lebih baik dan sebagainya. Jadi begitu juga Perkim, saya rasa dia ada niche area dia, mana aspek-aspek yang didekatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW apabila didekati oleh yang bertanya, orang yang kuat mencuri, Rasulullah kata yang paling baik orang Islam yang amanah. Begitu caranya kan. Sebab kita datang ke semua satu pack ni problem ke tidak, semuanya datang dengan problem masing-masing. Ataupun seorang penzina yang nak masuk Islam bertanya Rasulullah, saya tidak sanggup untuk meninggalkan amalan saya begini. Rasulullah jawab, sanggupkah ini penzina itu laku pada adik kamu ke mak kamu? Jadi itu kebijaksanaan mengikut apa yang hadis mengatakan, ajar soal itu mengikut taraf ataupun levelnya. Okey, itu jawapan yang pertama. Berhubung dengan pergi, maka ditambah oleh Tan Sri, itu pandailah Tan Sri. Okey, itu satu. Kedua, berhubung dengan masalah dan kejayaan yang semakin meningkat. Dia begini, saya pernah menyebut bahawa ketika dakwah dan pengislaman itu membesar dari 30 menjadi 40, tapi gerakan dan gejala yang bertentangan dengan Islam juga berkembang daripada 50 jadi 80. Itu ceritanya. Islam berkembang hebat kalau diukur dari segi linear A ke B. Tahun 50-an, 60-an, 70-an hebat. Tapi di luar Islam itu peningkatannya lebih besar. Sebab itu kita dengar akhir-akhir ini kan, dengan pelajar-pelajar kita terikat sama kepada K-popnya dan sebagainya, ataupun gejala sehingga filem Mentera Terbang pun kalau dibiar, hebat, lama akan pergi. Apatah lagi setelah diwar-warkan begitu rupa, ramai yang akan turun je, saya berkata. Itu menunjukkan jangan kita merasa sonok bahawa dakwah dah berkembang dari 30 jadi 50. Sedangkan aspek di luar dakwah juga berkembang daripada 70 jadi 90 kali. Nampak tak? Itulah awal silap tu. Dia kata macam mana ni kita dah mengajar budak-budak kita ni dah tafiznya, dengan tadikanya, dengan berbagai-bagai, tapi mengapa berjadi macam itu? Dan kedua ialah cabaran juga semakin besar. Sanggupkah anak-anak kita yang berpendidikan tafiz, yang hafal Quran, memahami persekitaran ini semudah itu? Tidak. Lepas ada dalam dunia yang lebih besar, mereka juga mungkin akan tenggelam dan asakan sosial, asakan ekonomi yang besar. Artinya jihad dalam menegak kehidupan Islam itu hari ini semakin mencabar. Okey ya? Okey. Ada lagi? Ringkaskan soalan itu. Saya insyaAllah jelas akan terjawab. Kedua, selama di berikat dakwah, usaha dakwah doktor, kita kongsikan dengan kami kan, apa pengalaman ataupun kata momen lah yang tak dapat dilupakan, which is pengalaman pahit untuk kami sama-sama tahu lah. Sebab kalau tak boleh mungkin kami tak tahu kesusahan yang dialami oleh doktor ni. Jadi nak ambil ibrah daripada tokoh yang kami nampak, yang lihat ini. Dia ringkasnya begini, telah pun disebut secara sepintas selalu tadi, gelombang ini walaupun namanya dakwah ke arah kebaikan, tapi level ataupun tahap masyarakat yang menerimanya itu juga berlainan. Ibu bapa pun lain, antara ayah dan ibu pun lain apabila menerima anaknya. Oh tu kata baguslah dia dah mula sembahyang ni, nanti kalau kita mati lagi dia lah akan berdoa je. Itu ayah tu. Yang ni pula kita dah hantar dia untuk belajar, tiba-tiba pergi England berdakwah kahwin. Ini ibu dulu zaman marah dulu. Jadi level yang berlainan. Apabila berada dalam kerajaan pula timbul soalan, kita buat all OGS, on government service ke ataupun on God service? Itu kena pandai-pandai. Artinya on government service yang terangkum oleh on God service, patut begitu. Kita buat bekerja dengan bos.
Bos itu ada tanggungjawab dengan tulisan, buat kerja dengan baik. Tapi kita tak ikut. Ini bukan hak Tuhan ni, ini hak bos. Jadi cara pemikiran inilah yang memerlukan kebijaksanaan. Itu sebab setengah daripada formula yang dipunyai oleh setengah ustaz hari ini kadang-kadang mencelarukan. Dan ketiga, nak berkongsi sama, sepatutnya semakin ramai ustaz daripada Jordan ke Mesir ke Indonesia, sepatutnya memeriahkan, mengilmukan sebagai suatu rahmat. Tapi hari ini masing-masing main pedang. Tak boleh maksudkan. Seolah kalau dengar yang ni kuliah maghrib, Ustaz A, besok Ustaz B kuliah subuh, tolak habis yang A tu. Ada berlaku. Tak semua kan. Patutlah dekat melengkapi dengan penuh kebijaksanaan. Patut begitu. Kita nak begitu. Tetapi malang sekali itu suatu kepahitan yang ada dalam usaha-usaha dakwah yang patut disedari. Kita memasuki pintu ini, dia masuk pintu ini, tapi dia tak sampai ke tengah, dia dah marah orang ke sana. Itu masalah. Itu ringkas je lah, nak panjang ke boleh, tapi tak apalah, kita beri orang lain pula. Ini ada belakang ni, ada seorang depan ni kan. Nama saya J. Jeffrey dari KDA Kompleks Darul Hidayah. Saya punya soalan satu, dalam pengalaman Datuk 50 tahun ini, apakah cara dakwah mendekati masyarakat dan not yet Muslim pada generasi ini? Ya, dia begini, saudara moderator, kita berdepan dengan realiti kemajemukan begitu lama. Pertama dulu dia selesa dengan orang Islam kerana kita tak ganggu mereka. Malah kita menyanjung mereka dengan pemakanan mereka, pakaian mereka, jadi tidak jadi isu dengan orang bukan Islam pada masa itu. Dan apabila kita nak menganjur Islam sebagai rahmat kepada sekalian alam, mulalah mereka terasa sama ada kerana jakim ke, perkim ke, ataupun apa saja kan, kita rasa. Satu, mereka kata peradaban kami ni 2000 tahun lebih dah, Islam baru datang 1500 tahun. Itu psikologi itu ada. Itu satu kan. Rasa superiority complex, ketinggian bangsa kerana peradaban sejarah. Satu. Dua, yang Islam ni umumnya miskin, tercecer, maka kami lebih maju. Sukar sekali sebagaimana yang disebut oleh, kalau Syekh Ibn Khaldun mengatakan bahawa tidak mudah orang yang berada di peradaban yang kononnya lebih tinggi untuk menerima peradaban yang rendah. Jadi orang Cina ke India ke yang ada latar belakang itu melihat Melayu ni tak ada apa, dah miskin, susah pula, bergantung pada gajah pula. Ini realiti. Jadi terasa tau. Jadi tidak mudah saudara-saudari nak merentasi dan melewati batas-batas psikologi ini. Antara yang sedang dibuat secara sosial tadi, peribadi, ditengok di berkawan, kena baik, masuk Islam, baca itu. Yang sekadar baca Quran, tengok terjemahan tak ramai. Sebab dia tengok Quran pun dia tak beli dah. Susah, yang itu lagi susah. Jadi cara pembawaan kita lah diikuti oleh kejayaan material. Walaupun kejayaan material itu tidaklah absolut yang mutlak, tapi sama Rasulullah SAW itu penting. Kejayaan Sayyidina Umar Al-Khattab, material inilah kekuatannya, mengubah landscape. Dan juga sahabat-sahabat lain yang kaya daripada golongan Quraisy. Itu penting dari sisi psikologi. Jadi kita perlu jugalah menyemarakkan kepribadian yang baik dan kejayaan keduniaan sebagai laluan ke akhirat. Bukan laluan dunia demi dunia, tapi dunia sebagai laluan ke akhirat. Karena saluran sosial diabaikan. Itu jawapan ringkas dulu lah. Kalau tidak detail lagi, dua ni cukup dulu untuk menunjukkan kita. Okey, sini dulu, sini dulu. Boleh lah, okey lah, Datuk depan boleh. Saya Nur Aisyah Sidhu binti Abdullah. Saya seorang kelas. Saya kalau boleh nak Prof kongsikan pengalaman pahit, pengalaman manis, dan apakah nasihat Prof kepada bakal-bakal dai. Tiga ya. Kalau boleh lah, terima kasih. Semakin lewat hari semakin berat ni. Tapi tak apa, dia beginilah. Masalahnya di peringkat awal dahulu, sebelum kita dapat mengatasi benteng psikologi, problemnya sangat besar. Pada masa itu dengan perisikan ISA-nya dan sebagainya, itu tahu-tahulah, tak payah kita ceritalah. Tapi hari ini Alhamdulillah semua pihak macam saya kata menyambut baik. Kita pula yang
kelihatan kegersanan dari segi pendekatannya, pembawaan. Itu cabaran yang pertama. Termasuk di kalangan Perkim hari ini. Dulu nak dapat macam ni jangan harap. Tapi hari ini kerajaan mendekatnya, menerimanya, semua pihak menerima. Tapi macam mana? Bagaimana? Itu soalan besar. Nampak tak? Itu persoalan. Kedua, apabila kita berjaya dalam gerakan dalam kedudukan, kita mula berkelahi. Ini kepahitan. Semata-mata pendekatan yang berbeza. Sebab zaman awal dulu mesejnya simple. Islam cara hidup, Islam penyelesaian. Retorik ini senang dijajah dan jual dan melekat. Islam adalah salvation, suatu penyelamatan hidup. Islam adalah rahmat kepada segala. Senangnya kan? Tapi apabila orang dah terima, terangkan rahmatnya macam mana. Itu berat tu. Tak semudah itu kita nak cerita. Ataupun Islam ini sangat menekankan bukan saja fardu ain, fardu kifayah. Sekadar kahwin, puasa yang ada unsur-unsur fardu. Tapi lebih pada itu, kalau Yusuf Qaradawi dengan fiqh zakat yang dapat menelan sebesar itu dalam buku, ataupun ensiklopedia sirahnya yang begitu rupa, sejauh manakah kita dapat membumikan Islam di peringkat sosial? Perkataannya nak membumikan Islam sebegitu ubah. Dan ketiga, pada masa tersebut juga kita dapati ancaman antarabangsa dengan susunannya di Amerika sangat ligat, sangat teratur sampai sekarang. Jadi kita janganlah terperangkap dengan segalanya itu dan mudah menjadi mangsa. Saya pernah menyebut bahawa orang Islam ni, termasuk di Timur Tengah, memonopoli kebodohan. Ayat tu kasar tu. Memonopoli kebodohan dari segi ni nak tambah, dari segi geopolitik. Israel lebih tahu tentang orang Arab daripada orang Arab mengetahui orang Arab di negeri Arab yang lain. Sebab penyelidikan dia kenal watak-watak orang pemimpin Arab dan sebagainya. Dan Tazmi tahu menjelang perang Suez dan sebagainya, dia sudah tahu semua. Malah Marshal, hakim yang pemimpin besar tentera Israel, tentera Mesir sudah ada dalam poket dia tahu macam mana. Ini kita lemah. Oleh itu, knowledge is power. Dan knowledge is power ini bukan sekadar knowledge agama yang tradisional, tetapi knowledge yang tak ditekan dalam kitab-kitab kuning dan sebagainya, tapi adalah dianggap Islamik untuk mengetahuinya. Kerana orang Islam yang baik adalah Islam, orang Islam yang kuat. Kata-kata itu sangat terkenal. Islam itu tinggi, tidak ada lain lebih tinggi, tapi orang tengok orang Islam tak tinggi. Jadi inilah hambatan-hambatan yang terpaksa kita. Oleh itu dalam persekitaran hari ini orang Perkit bukan saja tahu tugasan dakwahnya, tapi memahami persekelilingnya. Siapa yang dia berkawan itu, apa kekuatannya, kelemahannya, apa kemahuannya. Kalau dia seorang keluarga kecil, tetapi malang sekali. Kerana ini tidak dilakukan sepanjang 50 tahun dulu ataupun sebelumnya. Banyak manakah orang yang berjiranan dengan kita terdiri daripada China atau India yang masuk Islam? Saya bertanya, tak ada. Jumlah kecil. Kalau di Kelantan, Terengganu, dia pandai cakap Melayu, makan budu, pakai kain pelekat, tapi tidak Islam. Datuk Mak pun tahu. Tapi rumah saya jiran sampai mati tak. Kerana kita masa itu hormat dia, dihormat kita. Perasaan dakwah tak ada langsung. Betul tak saya kata itu? Tengok di kampung-kampung, di Tiruk tu, di Terengganu tu, makan bubu, pakai kain pelekat. Kita panggil pun momek, panggil pun style kampung, tak masuk Islam. Di manakah gagal? Artinya sebagai rumusan dalam sejarah dakwah, daripada minoriti menjadi majoriti, dari kecil menjadi besar. Tapi di Malaysia ni, yang besar tak dapat mengepuri yang kecil. Lemah yang dakwah kita. Betul tak saya kata? Patutnya kita majoriti dulu 60, sekarang 60 balik lah persentif kita. Tapi kita tidak dapat membentuk persekitaran, membentuk wadah, membentuk landscape sebagaimana yang kita mahu. Pelajar-pelajar kita pula kan belajar di Universiti Malaya lalu, Fakulti Sastra. Kalau kelas pertama tu bukan Melayu, semua dia Melayu ni tak tahu. Saya tengok malas semua ada biar. Orang Melayu tak malas, tapi tak serajin bangsa lain. Saya guna ayat itu supaya tak marah kan.
Dia tak balas, tapi tak serajin masa itu. Dia inovatif, kreatif Melayu, tapi tak se-inovatif dan kreatif mereka. Itu jawapan saya senang. Itu kena bijak lah. Tidak siapa kata nelayan belum subuh dah keluar melawan ombak yang besar dari pagi sampai petang, walaupun dapat ikannya sikit, usaha sudah ada. Tapi Dr. Wang Seng pernah sebut nelayan di Pulau Ketam, katanya dia katakan Cina penipu. Dia tak tipu ikan pun, tapi dapat ikan banyak. Oh, terkena kita. Dia kata Cina di Pulau Ketam tak tipu ikan, kata. Dia kata Cina tipu, Cina tipu. Itu menunjukkan kegigihannya, inovasinya, kreativitinya di mana kita. Jadi dari konteks sosial nak mengangkat Islam ialah mengangkat manusiawinya, masyarakatnya. Sebagaimana kita hari ini teruja dengan apa yang ada di Jepun, di Korea, di Skandinavia, di New Zealand. Bandar yang paling selamat di dunia ialah Seoul di Korea Selatan. Bandar yang paling selamat di Amerika ialah Seattle. Tinggal kereta hidup, kereta tak mati pun tak ada orang curi. Buka cermin pun tak ada orang curi. Ini ukuran mereka lah. Ada yang teruk New York, tapi nak menunjuk mengapa tak di negara Islam. Itu poin yang saya nak sebut. Oh, sedapnya. Saya pernah tinggal di Seattle lama 9 tahun. Aman, tak ada 9 bulan, bukan 9 tahun, 10 bulan. Ini yang patut menjadi gagasan baru kita, menyampaikan berdasarkan retorik. Retorik kena ada juga, sekali-sekala. Jangan semua berkata Islam Allah satu hidup, penyelesaian semua masalah, rahmat kepada semua. Kalau 10 orang masalah itu tak terangkat kita. Tapi yang bergerak ni full soldiers, askar-askar yang bergerak ni melamarkan pihak-pihak lain menerusi gerakan Islam. Yang retorik ini memberi pengarahan Islam sebagai rahmat. Maka rahmatnya macam mana? Jiran yang mendapat keuntungan daripada kehadiran kita, merasa selamat, masa raya dapat habuan, masa tak ada jaga rumah, benda-benda macam ni. Dan Cina ni kata, ya bagus lagi ni, dia ni orang masjid lah, tengok kita duduk tepi rumah dia pun tak pernah marah kita, jaga anak kita. Adakah benda macam ini? Ini yang saya rasa dimensi sosial yang kena ada. Tapi yang mereka kenal kita apa? Wah, itu Melayu tu, ini nak masuk Islam kena potong lah. Yang nakutkan dulu. Ini tak boleh makan dia. Dia awal-awal lagi makanan yang paling sedap dia tu. Jadi kita ni mengadakan psikologi yang sebetul. Orang Melayu dulu pun macam tu juga mengenai sebelum Islam. Sebab benda tu hidup dengan mewah dalam hutan. Beranak paling ramai. Kalau ada kebakaran paling ramai mati. Masa tu menjamu selera. Jadi orang Melayu sebelum Islam pun macam tu juga. Jadi begitulah minda mereka orang kali kan. Dah berkeluman dengan itu, tiba-tiba pertama nak masuk Islam, perhentikan makan pok. Awal-awal lagi ada seorang di pulau di Malaysia baru ni dicerita oleh seorang pelajar PhD saya masa saya jadi external examiner. Dia baru masuk Islam, seorang perempuan tahu. Tengah sembahyang tiba-tiba anak babi lalu. Tak berhenti dia. Oi, babi. Kerana dia masih ada naluri kebahagiaan itu. Jadi kita psikologi itu kena fahamkan. Jangan yang tu potong dulu sekali. Tak boleh dah. Ada alternatif dulu, makanan lain ke. Akhir sekali dia berjinak. Ini kebijaksanaan. Sebab itu yang saya rasa pentingnya adanya sesuatu seperti ini tersemat dan observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dokman daripada Misi Melaya. Jadi yang tadi Prof ada sebut 5 dekad dakwah, Prof kupas isu yang lebih besar, maknanya di ruang lingkup kita punya masyarakat awam negara. Boleh ke Doktor untuk kupaskan sikit di peringkat mahasiswa universiti? Dan mungkin apakah tadi Doktor ada sebut kita punya arena sosial Islam ni untuk kita masukkan sedikit naratif Islam. Jadi kalau di peringkat mahasiswa universiti ni, apa naratif Islam yang boleh kita selit-selitkan di peringkat mahasiswa universiti lah umumnya? Terima kasih kepada saudara moderator. Kebetulan pada tahun ini insya-Allah
buku mahasiswa menggugat saya selepas 50 tahun akan diterbit, edisi ulang tahun ke-50, diterbit tahun 1973 oleh Pustaka Antara. Sudah ada penerbit yang menerimanya setelah beberapa kali saya tolak. Dia merangkaikan perjuangan mahasiswa tahun-tahun akhir 60-an dan awal 70-an. Masa itu tak ada Islam lah. Itu ayat pertama lah. Sekadar protes, berontak, lawan Tengku Abdul Rahman selepas 13 Mei, lawan soal bahasa. Tokoh-tokohnya setengah tu masih hidup. Masih hidup. Islam hampir tak ada. Hanya tahun 70-an awal barulah ada satu mahasiswa Islam yang mungkin bergerak, PKPN dan sebagainya. Itu pun dalam bentuk usrahnya, ceramah sama dakwah, penyebaran risalah-risalah Al-Banna, Said Qutub dan sebagainya. Masa itu buku-buku terjemahan Ma'alim fit Tarikh, sebahagian daripada Fizil Al-Quran semua ada dan sebagainya. Jadi masa itu zaman berputihnya, dan golongan lain bukan kita nak memaafkan apa yang mereka lakukan. Maknanya yang baik itu dah tak baik di sudut sekarang. Zaman sosialnya dengan dansanya pada masa itu tak banyak disebut. Tapi alhamdulillah itu sudah tidak ada. Itu sudah berlaku transformasi yang besar. Jadi zaman itu, zaman berontakan itu terangkum dalam buku saya Mahasiswa Menggugat itu. Jadi apa yang menjadi suntikan tadilah usrahnya, ceramahnya, penyebarannya. Kalau ada perakam maulud. Sebelum itu tidak ada Akademi Pengajian Islam. Yang adanya Jabatan Pengajian Islam, lebih tertumpu kepada Islamilogi, mengkaji sikit, tak banyak. Mereka pun tak ligat dan tak libat dengan. Jadi kita mengharapkan Akademi Islam lah yang mengangkat tu. Tak tahu terangkat atau tidak mengalir boleh faham lah tu. Sebab perkataan akademi itu penting, bukan jabatan, bukan fakulti. Saya tak tahu, saya pernah tanya tapi susah nak jawab tu, saya tahu. Saya tak mau sebut gitu, sensitif sikit lah. Jadi sekarang ni nak dakwah apa lagi? Makan semua halal dah, pakaian semua betul dah, soal gue tak. Jadi macam perahu kehilangan dan ketiadaan angin. Apa dia buat? Cuba tanya sekarang. Saudara Ismail kan, pegangan Islam buat apa sekarang? Saya tanya, tak ada kan? Biasalah mesyuarat, jawatan kuasa. Oleh itu, di sinilah kita perlu menjana balik, membangun balik minda dan menyeragamkan melalui apa yang disebut sebagai pergerakan sinergi dengan pihak-pihak lain, sampai soal parking dan sebagainya. Biarlah kita bergerak bersama, lengkap melengkapi antara satu sama lain, bukan berkelahi. Kerana kalau kita berkelahi, kita bina suatu 30 tahun, kita tumpu 30 tahun lagi untuk membunuh yang 30 tahun ni kosong balik. Jadi itulah yang ada pada kita sebagai faktor campur dalam pergerakan mahasiswa ini. Cuma saya tak tahu secara detail lah. Saya dah pencen 18 tahun dah. Saya meninggal di Melaya 2005, walaupun disambung 12 tahun. Sambung lama lah, tak tahu sebab apa. Disambung-sambung, duduklah sebentar. Itu jadi 18 tahun Tan Sri. 2005 saya pencen. Jadi saya secara detail tak tahu. Tapi tesis BA tentang PKPI itu ada. Banyak boleh lihat. Buku saya tak ada. Banyak menyentuh kebangkitan mahasiswa. InsyaAllah tahun ni keluar kalau tak ada apa-apa aram lentak. Okay? Ada lagi soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Raja Batrisha dari UM. Jadi soalan saya tadi saya agak terkesan Prof ada sebut tentang kita sekarang banyak sebut tentang sejarah sebelum ni, kita sentuh dari sudut nostalgia tapi tak kaitkan dengan realiti sekarang. Jadi apa yang saya terfikirkan itu ialah sekarang ni banyak sangat orang, lebih bagi remaja lah kan, setiap kali ada program sama atau apa-apa, mereka akan lebih tertarik untuk join sekiranya yang bercakap tu adalah orang yang famous, bukannya orang yang ada latar belakang ilmu. Maksudnya bila ada sebut prof apa, kadang tak tertarik pun nak datang. Tapi kalau famous je orang nak join. Jadi agak, walaupun kita tahu dakwah tu daripada siapa pun kita kena terima, tapi kita nak pastikan ilmu yang disampaikan tu sahih. So macam mana, apa cadangan mungkin Prof mungkin dari sebelum dekat yang sebelum ni, sebelum ada sosial media, yang kita boleh implementasikan untuk atasi masalahnya?
Terima kasih kepada saudara moderator. Dia begini, baru tadi semasa minum air saya cerita bagaimana di sebuah masjid seorang ustaz, baik juga lah dia kata, kita ni nak pilih cikgu yang mengajar kuliah subuh, kuliah maghrib pun ditentukan oleh nafsu katanya. Dia dengarnya Ustaz A, Ustaz A ni tak sedar, tak payah pergi hari ni, walaupun dia nak mengajar muamalat saja. Ustaz B kita pergi. Jadi nak menentukan pemilihan ilmu pun dia kata nafsu. Jadi begitulah juga mengalir. Sebab psikologi manusia ini begitu. Kadang-kadang penceramah itu telah dikenali dan pernah didengar tempat lain, jadi dia teruja nak dengar itu aja. Tetapi kalau kita menyisihkan yang baru, sedangkan yang lama itu bermula daripada yang baru juga, tu kebijaksanaan tu. Jadi ini tak pernah kita dengar. Harap kita dengar, siapa tahu ada butiran pemikiran barulah dia pun akan jadi famous juga. Kalau tidak, awal lagi daya dia ada 5 orang lah. Pengurusi seorang, tukang baca doa seorang, tukang baik seorang, tukang bercanda hati seorang, 5 orang balik. Sampai bila pun tak ada. Sebab itu kita tengok hari ini yang diikonkan, yang diidolakan kerana nama itu. Kadang-kadang kalau kita tengok isinya tak banyak-banyak pun. Bukan saja semua. Macam kita kopak remis, satu baku isinya tu dia dapat. Tapi sonok retorik dia tu, gaya dan lagak dia tu menyebabkan kadang-kadang dia pesan. Setengah daripada kita ni lebih suka kepada retorik dan suara yang bergagah, yang melambangkan keagungan daripada isi untuk dibawa pulang. Termasuk juga di masjid-masjid. Yang mengajar ni 80% dah tua, pencet semua. Tak faham pun. Yang sekarang sedang sembahyang nak mendekati Allah ni, tapi nganggur ustaz pun dapat duit lah 500 sekali berisyarat. Itu masalah. Tapi tidak mencicah. Nostalgia boleh. Nostalgia satu yang sore sebut tadi, betul. Ceritalah saya pun ada sebutkan tadi bagaimana Abdul Rahman Auf begitu hebat membuka kedainya daripada tak ada duit jadi kaya. Saidina Umar yang begitu hebat menyebabkan transformasi. Saidina Abu Bakar bagaimana sanggup mengorbankan segala hartanya. Bagaimana seorang wanita yang sanggup membiarkan kerja rumahnya, hatta satu bata lagi nak lengkap rumah ni dia sanggup tinggal sembah. Sonok yang dengar ni. Tapi realiti ni kita boleh bertali atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Bagaimana kita nak menggerakkan minda hari ini? Cerita tu kerana nostalgia, dia berkembang secara paralel. Yang lepas berkembang, yang realiti berkembang. Tak bertemu antara dua tu sering. Bagaimana orang pergi mampu buat itu? Itu cabaran juga. Pertemukan apa yang ada khazanah itu dengan realiti ini, supaya terangkat realiti ini mendekati yang lepas. Dan yang lepas itu dipahami oleh generasi ini. Ini tidak berlaku. Kadang-kadang kita dengar dengan jaringan dan jalinan pertalian hadis ini, riwayat ini itu sampai 20 orang. Ini bukan kelas pondok ni, kelas agama ustaz orang tadi tu. Kemudian kalau selain daripada kitab Bukhari, Muslim, Ibn Daud dan semua, dia cerita itu, ilmu dia banyak. Tapi berapa dapat daripada yang dengar ni, yang baru ni, baru kenal ni, yang baru pencen, tak pernah sembahyang ni, baru insaf lepas pergi haji pertama kali. Ramai macam ni di Kuala Lumpur ni, saya mendengar. Jadi saudara saya berada di Kuala Lumpur berdepan dengan realiti, dan tidak mudah itu untuk mendekati mereka. Sensitif. Saya CEO dulu, awak nak ajar saya makan garam. Jangan. Sebab itu Tan Sri mungkin tahu, kalau jabatan kuasa masjid ni terdiri daripada manusia yang berbagai-bagai ni, kepala semua keras, tak mau tunduk. Saya pengalaman 50 tahun sebagai CEO ini. Yang dia kata saya pernah ini tak bertemu. Bagaimana kita ni orang pergi antaranya nak mendekati realiti ini. Pergilah masjid-masjid besar yang kaya, kutipannya hebat, pembayarannya lumayan, para sarananya selalu mendapat habuan dari orang kaya. Nak buat lift ada 10,000 ada orang buat. Tapi minda mereka itu yang kita nak tembusi masih berpersoalan. Tapi ustaz-ustaz laku lah ini. Datuk Mak pun tahu nak laku ini. Oi, jadual dia setahun in advance tu. Tak apalah, itu rezeki mereka. Okey, ada soalan lagi?
Okey, boleh share. Bismillah, Assalamualaikum Prof. Saya Ashraf dari Universiti Malaya. Tadi Prof ada sentuh yang pada akhir 60-an Islam mula nak dakwah mula nak naik kan. Tapi saya lihat pada akhir-akhir ini dia macam nak turun balik. Macam ya pakaian pakaian ketat, apa semua yang berkaitan dengan liberal. Jadi kalau saya cakap yang benda tu makin turun, adakah Prof bersetuju dan apa pandangan Prof? Ya, terima kasih kepada saudara moderator. Saya dah sebut tadi kan bagaimana ketika dakwah berkembang hebat, gerakan yang bertentangan dengan dakwah juga berkembang lebih hebat. Jadi terdapatlah apa yang saya katakan tadi. Saya pernah menyebutnya sebagai a replay, penayangan balik adegan-adegan tahun 60-an dan sebagainya. Bukan sekadar yang terlafaz dalam filem Mentega Terbang, tetapi dalam pemakaian. Iaitu pemakaiannya kalau disebut ada 4 jenis kalau perempuan zaman tahun 60-an dulu. Bukan sekadar rambut Saloma, tapi midriff nampak perut, back nampak sini, back belakang kan, low cut nampak sini. Istilah itu ada belakang tu, low cut bawah, back belakang, midriff perut, ataupun skirt pendek. Itu orang Melayu dulu. Tengoklah filem P. Ramlee tahun 60-an ada. Itulah sumbangan P. Ramlee mengungkap balik realiti pada masa yang dapat kita basuh. Hari ini kita tidak ada lagi. Tapi bangkit balik masa seperti yang disebutkan tadi. Apabila gejala luar diantarabangsakan, diterima pakai oleh orang kita, dan timbul kalangan berpendidikan barat, berpendidikan dalam negeri tapi liberal sifatnya, yang mempertikaikan dari segi falsafah dan logik. Saya pernah berdepan dengan orang Indonesia di mana bagi mereka pemakanan ini tidak menjadi masalah. Tapi bukan semua begitu. Sekarang di Malaysia ni senang. Halal maknanya ada sembelih secara Islam, makan kan? Walaupun kita tak tahu dia kedai-kedai tertentu itu tipu atau tidak. Ini pun satu masalah pula. Okey. Bagi dia kata semua makanan daripada Allah semuanya baik. Oh, itu yang pertama. Dua, bismillah saja Pak. Tengok dia bismillahirrahmanirrahim. Dua. Benar-benar. Yang ketiga, sisih saja asing tu yang bukan boleh makan itu kan, tapi saja. Empat, Rasulullah katanya tak pernah suruh kita selidik di dapur, apa yang dihidang itu seada-adanya. Lima, yang ni yang hebat sekali lah, yang kalau dia tak sembelih sendiri dia tak makan ayam tu. Makan saja ada 5, kita kena faham tu. Paling kecil mungkin banyak lagi tu. Setengah daripada orang kita yang pergi seberang laut, ini soal pengilmuan pula. Kita dijaja tentang untuk sembahyang jamak. Katanya 3 hari, tak lebih pada 3 hari. Betul biasa kan? Orang kata, orang Arab dia kata, selagi dia berhijrah di Amerika 10 tahun nak jamak. Saya pernah dengar tu. Dia kata Sayyidina Umar pun dia pergi berapa hari, 15 hari tak ada masalah. Saya bermazhab Sayyidina Umar. Saya dengar lagi tu. Ini perlu ada dalam masalah kita nak menentang. Barangkali kita boleh jawablah, demi penyeragaman masyarakat. Untuk tangan begini ke tangan begini tak ada masalah. Tapi biarlah begitu. Sebab kalau di kampung dia tengok orang sembahyang tak ubut tangan begini, ini balik dari mana pula ni? Sebab dia tak tahulah tabakat itu dibolehkan. Tetapi perlu kita tahu supaya kita dapat menangani. Ataupun pergi Mekah tengok orang dia duduk tarik baju labuh dia di atas tanah. Kita di kampung pantang tai ayam munah. Tai ayam munah yang paling busuk lah. Je. Dia tak ada. Bagi dia mazhab Hanafi apa mengatakan bahawa tanah itu bersih, bumi itu bersih, heret apa selagi tidak ada najis yang jelas, bau yang jelas. Mula berkelahi. Ada yang bawa balik situ, heret tepi rumah tu. Macam mana? Tai lembu situ, tai ayam situ. Jadi benda macam ni memerlukan ilmu, pengetahuan lah dalam masa itu. Selain daripada core knowledge sebagai seorang pendakwah, kita perlu itu. Itu payah kan? Tak apa, insyaAllah boleh. Ada lagi ke? Masa dah cukup? Nanti semua, Alhamdulillah. Jadi sekianlah, begitulah. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkongsi.